Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rancangan baru Tech Talk by Mardi. Bersama saya Jasmine Shah sebagai hos anda. Tech Talk by Mardi ini merupakan satu rancangan perkongsian yang membicarakan mengenai teknologi dibawakan khas oleh Mardi. Rancangan ini merupakan satu rancangan yang berkonsepkan agak unik di mana barisan pendidik dan juga saintis Mardi akan berkongsikan teknologi yang telah berjaya mereka hasilkan kepada penonton sekalian. Buat kepada penonton, baik usahawan mahupun bakal usahawan, inilah platform terbaik untuk anda mencari idea-idea baru untuk mengembangkan perniagaan anda. Okey, sedar tak sedar, minggu ni merupakan minggu terakhir kita punya puasa. So jadi tak lama lagi, hari Ahad ni mungkin kita akan sambut kita punya raya Aidilfitri yang bermakna. Tapi tahun ni mungkin agak lain sikit lah. Sebab ialah PKP lagi kan. Jadi mungkin sedikit berbeza raya kita tahun ni berbanding dengan raya-raya yang tahun lepas. Tapi selalunya sambutan ni tak lengkap kalau tanpa dodol, kalau lemang, ketupat, rendang tu sebenarnya senang. Bolehlah kita nak buat kat rumah kan. Tapi kalau lemang ni, kalau dodol ni susah sikit sebenarnya kalau nak buat dekat rumah, mengambil masa yang lama. Tapi di situlah peranannya Mardi, di mana kami mencipta satu teknologi yang memudahkan urusan anda di rumah. Okey, baik, tanpa bercerita lebih lanjut, untuk menceritakan lebih lanjut mengenai teknologi ini, saya nak menjemput kita punya tetamu di studio pada hari ini, Encik Nazim. Silakan Encik Nazim untuk masuk ke set saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Allah Raya awalnya. Tak sabar sangat tu. Okey, Encik Nazim, boleh tak Encik Nazim ceritakan sikit atau perkenalkan nama dan latar belakang? Tuan-tuan puan-puan, nama saya ialah Muhammad Nazim. Okey. Saya adalah seorang pegawai pendidik di Pusat Pendidikan Teknologi Makanan Nejas. Okey, baik. Bidang saya ialah pemprosesan dan pembangunan produk. Kadang-kadang orang panggil saya Abang Nazim. Abang Nazim, Allah. Betul kan? Okey, kalau kita tengok dekat depan kita sekarang ni ada bahan-bahan. So mestilah kita nak buat kena dengan kita punya tajuk, dodol 12 minit. Jadi mungkin nak ceritakan lebih lanjut mengenai dodol 12 minit ni. Okey, tuan-tuan puan-puan. Sebenarnya dodol ni dia umpama makanan untuk silaturahim. Kenapa? Sebenarnya apa-apa tepung yang ada amylopektin ni, ini sesuai buat dodol. Dia bila dipanaskan, dodol ni amylopektin ni akan bergerak jauh macam orang bertengkar. Tapi lepas dia pujuk abe. Dah dibodik-bodik sikit, Cepat lagi keras. Ya, macam itulah konsep dia. Konsep dia lah. Okey, baik. Okey, jadi mungkin nak cakap apa lagi? Hari ni kita akan membuat dodol yang segera. Okey, macam mana tu? Kawan-kawan saya, bila dia datang ke rumah, saya akan buat. Dan dia akan panggil, Abang, tolong buat dodol kenyik-kenyik jap. Nama dia kenyik-kenyik, Ya, dah siap. Okey, jadi nak buat ke? Nak buat sekarang ke? Kita buat dah daripada tekan kita sembang je Ya. kan. Tapi takkan saya nak buat, takkan Cik Nazim nak buat. Tidaklah. Kita kena jemput kita punya bunga hari ini. Pelengkap dekat set kita hari ini. Kita persilakan Puan Wani untuk masuk ke set kita. Assalamualaikum. Sihat? Sihat je, sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Wani, boleh tak Wani perkenalkan nama dulu dan juga latar belakang sikit mengenai Wani? Alright. Nama saya Nur Syazwani binti Roslan dan saya bertugas di Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan lah. Okey. So dengan ceritanya Wani hari ni nak masak untuk kita orang. Nak masak? Saya tertanya kan? Itulah saya macam tertanya 12 dodol 12 minit ni macam mana? Okey. Sebab So, selalu kita buat berjam-jam kan. Dodol 12 minit ni memang simple je, Jess. Guna bahan-bahan yang ada dekat rumah. Okey. Dan kita ada perkakasan yang ada dekat rumah juga. Maknanya tak perlu rinsing lah kita nak cari nak cari benda-benda ni lah. Tak perlu untuk cari dia punya arang ke. Tak payah. Tak perlu. Okey. Kalau kita nak cepat je, Jess. Betul. Betul. Sekarang ni kan semua nak mudah. Ya, betul. So, boleh kita start ke? Mungkin sebelum kita start, kita nak bagi tahu dekat kita punya penonton-penonton semua untuk sediakan pen dan juga kertas untuk salin kita punya panggil apa ni, ingredients, bahan-bahan. Tapi suka untuk saya ingatkan bahan-bahan kita adalah basic. Basic sahaja. Okey, dan saya nak ingatkan kepada semua penonton, boleh tanyakan soalan sepanjang kita punya live ni.
Betul? Anda berdua bersedia untuk menjawab soalan-soalan kita, betul? Okey, jadi yang di luar sana yang tengah menonton ni, bolehlah untuk terus tanya-tanya soalan dekat kita punya Facebook Live ini. Dan jangan lupa salin kita punya resepi ni ya. Daripada Muhammad Riza Katman, share resepi admin. Ya, kakak, kita boleh share. Tapi kena salin lah. Salin dan juga ambil kita punya berat-berat ingredient tu, timbangan itu dengan tepat. Kalau tak tepat nanti Jess, kita takut tak jadilah 12 minit ni. Ya, cakap jadi berbelas-belas minit nanti kan. Okey. So Wani dah sedia? Alright. Okey. Anda semua dah sedia? Okey, jom kita mulakan. Kita perkenalkan kita punya bahan-bahan Wani. So, kita buat dulu tepung premix. Okey. Mana yang nak tahu buat cara-cara tepung premix ni, bahan asas dia yang paling penting kita kena ada 7 bahan lah. Okey, yang pertama ialah santan. Boleh lihat sini, kita gunakan sebanyak 125 gram. Kita gunakan gula putih Jess, sebanyak 250 gram. Kita gunakan tepung beras, 37.5 gram. Tepung pulut kena ada tau Jess. Okey, dia macam pelengkap lah. Ya, sebanyak 87.5 gram. Dan kita ada pewarna hijau. Warna hijau 0.15 gram. Kita guna sedikit sangat. Amountnya sedikit. Garam 3 gram. Dan juga pewarna coklat kita gunakan 0.6 gram. Ini bahan-bahan yang untuk buat tepung premix. Okey, premix dia. Basic punya. Ya. Tapi macam yang tadi ni kan, yang kita punya pewarna-pewarna tu kan, nak timbang 0.15 gram tu macam tak dapat nak accurate kan. Jadi mungkin kita boleh bagi tahu macam mungkin secubit ke macam mana ke? Boleh agak-agak je sebab kita buat sikit. Sikit je lah ya. Warna coklat tu lah. Kena lebih sikit berbanding dengan pewarna. Warna coklat dan juga warna hijau tu. Tapi bagaimana dengan harga kos ni? Kalau nak buat satu tepung macam ni, berapa harga kos dia? Harga kos untuk satu tepung ni, satu plastik tu 500 gram. Okey. So kos untuk 500 gram dalam lingkungan RM6 lah. RM6 sahaja boleh dapat 500 gram. Ui, murah tu. Boleh buat sendiri kat rumah. Bahan pun mudah. Mungkin Wani nak teruskan? Saya teruskan dengan buat premix dulu ya. Baik. Kita masukkan santan dulu lah. Okey. Mungkin ada yang tertanya, Cik Nasim, kenapa santan ni santan serbuk? Kenapa bukan santan yang fresh tu? Sebab kita nak buat makanan serbuk yang convenient. Premix ni adalah convenient. Okey. Jadi kita gunakan benda yang kering. Jess, boleh gunakan saya tu? Boleh. Okey. Semua kena bahan-bahan kering lah. Ya. Okey, masukkan tepung pulut. Kita ni memang satukan dia. Semua kan Okey, baik. Okey, tepung pulut ni boleh masukkan pewarna dalam tepung pulut ni. Baik. Dan juga pewarna coklat. Okey, saya ambil yang ni. Okey, kejap je. Ada warna lagi kat situ. Kalau nampak lihat kat sini ada sisa-sisa pewarna tu. So kita ambil sikit tepung ni. Jangan bazirkan dia. Ambilkan sudu je. Boleh. Okey. Okey, so nampak ni. Boleh lihat lah tuan-tuan. Ada lebih-lebih ni. So kita gaul dalam ni. Supaya warna tu tak melekat lah. Kalau melekat nanti dia tengok keluar tak jadi coklat pula Jess. Okey. Make sure habiskan. Dan pewarna hijau kita masukkan juga. Alright. Dan baru kita gaul yang ni. Masuk dalam tepung tadi. Okey, tak cak nasi. Okey. Alright, baik. Nanti ada penuntun. Ya, kita tak pakai penuntun ni. Kita cakap sendiri. Penuntun nak tahu. Nak share resepi. Okay, so kita dah masukkan tepung pulut semua ni. Okey. Make sure memang betul-betul clear lah kita punya pinggan ni. Baik. Kita mangkuk ni. Dan kita boleh pakai plastik untuk goncangkan dia. Okey, saya pegang ni. Okey. Terima kasih. Cik Nasi boleh tolong ambilkan plastik. Kita nak buat apa tu sebenarnya tu Wani? Kita nak mixkan dia. Percampuran. Maksud tadi kita dah campurkan semua bahan-bahan kita dalam mangkuk, kemudian bahan-bahan kering, kemudian kita masukkan dalam plastik untuk kita
mixkan dia lagi lebih erat lagi lah. Eratkan. Baik, baik. Atau Cik Nazim boleh Cik. alright. Okey, baik. Okey, puan-puan, setelah kita masukkan semua campuran tadi dalam plastik, pastikan ada ikat emas ujung dia ya, atau kita tumpah. Lepas tu kita goncangkan dari bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Ya. Cara manual Ini secara manual. Okey. Kalau dekat industri, kita pakailah alat-alat dia kan. Tapi kalau kat rumah ni takkan Kita kita guna nak apa beli yang alat. ada, apa yang ada lah. Kita beli plastik ya. Mudah kan? Sebab kita punya konsep cepat, mudah dan murah. Ya. Yang penting sedap Jess. Okey. Okey, sebenarnya Wani, kita nampak dekat kita punya ruang komen tu ramai yang minta ulang balik resepi. Mungkin Wani boleh ulangkan sekali lagi resepi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan pen dan kertas untuk salin resepi-resepi daripada Puan Wani kita. Wani boleh sekali lagi ceritakan balik? Bahan kita pakai yang sikit dulu tadi. Okey, baik. Okay, kita pakai pewarna dulu. Pewarna dulu ya. Okey. Aha. Garam sebanyak 3 gram. Okey, kita pakai serbuk coklat sebanyak 0.6 gram. Kita pakai pewarna hijau 0.15 gram. Gula 250 gram. Santan sebanyak 125 gram. Tepung pulut 87.5 gram. Tepung beras 37.5 gram. Tu je lah bahan-bahan. Tu je, betul. 7 bahan. Ya, 7 Okey. bahan. Make sure 7 bahannya. 7 bahan kering. Ya. Santan tu santan kering. Santan kita pakai santan serbuk lah. Semua bahan-bahan yang kering lah. Pewarna pun pakai pewarna serbuk. Ya, betul tu je. Okey. Kita ada lagi 2 ingredient nanti kan? Ya. Ingredient 2 lagi ni, minyak dan air kita akan guna masa kita nak masak lah. Baik. Berapa banyak yang Okey. betul. Air ni untuk masak dodol sebanyak 350 gram. Minyak sebanyak 50 gram. Okey? So Cik Nazim, dah siap? Okey, dah siap. Alright, dah siap. So kita boleh masukkan dalam mangkuk dulu, Jess. Mangkuk. Boleh saya Okey. mangkuk? Saya carikan mangkuk untuk Wani. Wani nak mangkuk ni ke? Okey. Ni. Okey, bagi ni Alright. Ini saya simpan balik. So proses pertama tadi kita satukan dia. Proses kedua kita goncangkan dalam plastik dan sekarang kita dah sampai ke proses ketiga. Ya, betul. Kalau boleh lihat kat sini lah. Kalau perempuan boleh lihat kat sini, kita punya tekstur tepung dia dah campur, Jess. Boleh nampak lihat lah. Premix kita tu dah nampak dah. Kan? Nampak tak dia punya ada colour sikit Betul. coklat? Dia macam bukan warna putih solid, dia ada warna brown Ya, sikit. betul. Sebab kita dah letak pewarna tadi. Betul. So nanti dia akan nampak colour dia nampak lagi cantik lah coklat dia. So Jess, Okey. blend dia. Nak blend dia. Alright. Okey. Macam saya cakap, semua perkakas Ada kat rumah lah. Ya, Memang betul. mudah-mudah je punya bahan dan punya peralatan. So untuk blend, kita masukkan air sebanyak 350 gram. Terus masuk dalam blender. Betul Jess, masukkan. 350 gram. Okey, lepas tu kita masukkan tepung tadi tu. Premix kita tadi tu. 500 gram. 500 Bila gram. Jess campur bahan-bahan ni akan dapat 500 gram lah berat tepung premix ni. Baik. Okey, kita masukkan. Nampak tak? Warna dia dah bertukar. Dia dah bertukar warna dah kat situ. Okey. Slow je kita Saya bagi. pegang macam ni. Mudah sebenarnya nak buat dodol ni kan. Sangat mudah. Tak perlulah kita nak buang masa berjam-jam kan. Betul. Belum pun tak keluar. Itulah. Saya tengok Wani make up pun masih on point lagi. Okey. Sekejap. Okey. Main dengan bahan-bahan kena hati-hati sikit. Yalah. Sebab apa tu? Nanti comot. Sebenarnya Jess, Ya. premix ni adalah salah satu
kaedah masa kini kita panggil convenient lifestyle. Okey. Sebab dia Kebanyakan semua orang dah bekerja sekarang ni. Betul. Suami bekerja, isteri dah bekerja kan. Jadi teknik premix ni adalah salah satu kaedah untuk kita masih nak menikmati hidangan tradisional. Betul. Tapi kita inovasikan dia menggunakan kaedah yang moden. betul. Betul? Baik. Okey. Okey. So sekarang ni kita masukkan minyak lah. Baik. Sebanyak 50 gram. Apa fungsi minyak ni, Jess? Nanti kalau Jess dapat lihat lah bila dah habis masak nanti, dia punya tekstur tu akan berkilat. Nampak sangat Oh, cantik. jadi kalau nak berkilat tu kan inilah dia punya punca daripada kilat tu daripada minyak ni lah sebenarnya. Sebenarnya Wani, saya lupa nak bagi tahu dekat kita punya penonton, kalau penonton-penonton di luar sana share kita punya video ni, like kita punya page Mardi Malaysia dan juga page Pembangunan usahawan. Pembangunan usahawan, boleh menang kita punya Giveaway. Okey, boleh tunjukkan sikit mana giveaway dia Wani? Kita ada giveaway Yang ni ada. antara ni lah, contoh dia lah. Kita akan bagikan premix ni. Premix ni kita akan bagikan kepada pemenang. 5 yang untuk share, 5 untuk share Yang bertuah. ni, betul. Dan 5 lagi untuk yang try resepi ni. Oh, maksudnya kalau anda cuba resepi yang Puan Wani share pada hari ini, buat sendiri di rumah, kemudian postkan. Ambil gambar. Dan postkan dekat Pembangunan Usahawan lah. Bukan post dodol tu, tapi post gambar. Post gambar yang anda dah Bersama buat tu. dodol yang dah buat. Posing yang cantik, menarik, tertarik. Kita akan pilih dan kita akan post. Ini betul kita postkan betul-betul. Postkan ada premix tu untuk anda. Dua cara, share tadi tu. Share, Okey. dan juga share gambar yang buat ni lah resepi 12 minit ni. Bukan senang nak dapat tu. Ya, betul. Okey, Wani teruskan. Blend lah. Baik, kita pindah sini Wani. Alright, okey. Cik Azim boleh ke tengah? Cik Azim? Baik, terima kasih kepada Wani. Sekejap Wani. Okey. Sebenarnya saya nak bagi tahu, okey, terima kasih kepada Nurul Amira Haji Johari kerana salin resepi dan share kepada kawan-kawan. Dia dah share kepada kawan-kawan dia. So mungkin kalau kawan-kawan nak makan dodol ni pergi rumah dia. Dapatlah dodol ni. Okey Wani, mungkin Wani boleh teruskan? Biar nampak kan. Okey, yang ni kita alih ke tepi sikit. Kita blend lah. Tadi kita dah banyak campur. Kita lap sikit lah ni. Okey. So Jess, kalau nampak kat sini ada juga yang lekat kat tepi keliling kan. Okey. So kita kena guna sudu tu. Okey. Okey, sudu untuk kacau dia. Okey, Wani. Sebab kita nak bagi dia sebati. Ya. Sebab yelah dalam tu kan ada yang ketul-ketul ke tak, sebab dia air dengan serbuk kan? Kalau dalam industri, ini kita panggil proses homogenization. Menghomogenkan. Okey, Tapi baik. dekat rumah takkan nak beli alat yang ratus ribu. Betul. Kita gunakan blender. Jadi Baik. kita blend lagi sekali ya. Okey. Sebenarnya Sekejap. apabila kita kisarkan macam ni, Okey. dia juga sebenarnya kita sedang menghasilkan satu percampuran emulsi. Apabila ada air, ada minyak, sebenarnya kita sedang buat satu gabungan emulsi. Ramai orang tak perasan sebenarnya ni teknik emulsion. Okey. Satu Fakta ilmu baru. Betul, je. betul. Okay, Jess boleh tak perlukan Mangkuk pesan tadi. Yang tu. so ni yang dah siap blend lah. Okey. Muka Wani kena cakap kuat sikit Wani. Kita punya penonton-penonton tak dengar ke Wani cakap. Ayu sangat suaranya tu Wani. Yelah kita puasakan. Betul. Okey. Kalau penonton kat rumah dapat lihat lah. Kita punya warna dodol ni nampak sangat menarik. Okey, Bau kita dia boleh? pun dah wangi. Dah ada bau dah. Mungkin kita boleh tunjukkan? Boleh tunjukkan. Okey, inilah dia. Okay, Kita ni punya hasil selepas kita blend tadi lah. Alright. Okey. So, percampuran ni lebih kurang ialah 900 gram. Okey, tadi kita dah campur premix. Okey, 500 gram. 500 gram. Okey. Tapi kita tak tambahkan air dengan minyak. Betul. Apabila kita tambahkan air dengan minyak, daripada 500 gram menjadi 900 gram. Betul? Okey, Hidangan baik. untuk seisi keluarga. Okey, mungkin kita boleh masuk microwave. Ada microwave yang boleh set kesuhu lah. Dia timer. Micro power ni boleh pakai high medium. okey, high medium. High medium dan kita set 6 minit.
Okay. 6 minit pertama ya, Jeff. Oh, itulah namanya 12 minit sebab Benar. kita ada 6 minit pertama, Dan 6 minit kedua. Baik, baru saya faham. Kita setting kat sini 6 minit. Aha. Alright. Kita tunggulah untuk 6 minit pertama. Okey, sementara kita tunggu kita punya dua-dua 6 minit. Tak apa-apa. Saya di tepi. Okey, mungkin ada soalan daripada kita punya penonton-penonton di Facebook Live kita. Okey. Kita akan nantikan soalan-soalan daripada kita punya penonton-penonton. Jadi, Encik Nazim, mungkin ada sedikit fakta-fakta yang menarik nak kongsikan dengan kami. Okey, kadang-kadang kawan-kawan saya akan tanya, berapa lama kita boleh simpan tepung premix ni? Betul. Okay, Aha. Sebenarnya tepung premix ni sebenarnya kalau menggunakan pembungkusan yang sesuai memang boleh simpan lama. Aha. Tetapi tujuan kita hari ni ialah kita nak buat dodol raya. Dodol raya. Dodol raya konsep PKP. Okey. Mudah, cepat. Dia bahan dia nak pergi nak cari kedai runcit ni dekat je. Kedai runcit depan rumah ni memang jual. So kita beli, kita campurkan bahan-bahan dia. Tak payahlah kita nak simpan lama-lama kan. Betul. Lepas dah buat, terus kita hidangkan. Ya, betul. Sebab kalau saya tengok tadi pun satu bekas boleh dapat. Kalau isi keluarga tu bolehlah kita habiskan. Betul. Dalam satu hari tu boleh habis lah. Ya. Besok nak lagi buat lagi. Betul. Sebab bahan dia memang senang je. Betul. 12 minit dah persediaan. Okey, kata. Ha-ha. Macam Jeff sendiri, kat rumah berapa orang? Saya kat rumah ada lebih kurang 5 orang. Okey, kalau 5 orang cukup lah kan. Sebab ialah makan dodol kita makan nak rasa kan. Satu lagi Ijaz. Satu lagi Ijaz. Aha. Kalau kebanyakan tradisional kita menggunakan tepung pulut. Okey. Tepung pulut ni dia kaya dengan amylopectin. Aha. Okey, sebab kita nak bagi rasa dodol tu kenyal-kenyal. Okey. Tapi perasan tak, dalam hari ni kita mencampurkan tepung beras. Sebenarnya tepung beras ni dia adalah amilose. Dia benar berbeza. Dia cabang dia bukan bercabang banyak seperti amylopectin. Jadi gabungan amilose dengan amylopectin ini akan membantu so dodol kita ni taklah keras sampai gigi palsu tercampur. Sakit gigi nak makan tu. Jadi lebih kenyal. Tengok soalan. Okey, kita ada soalan daripada Siti Khatijah Yusof. Kalau tak ada microwave, boleh tak guna oven? Suhu dan masa nak tetapkan macam mana? Mungkin Wani ke? Siapa nak jawab? Oven. Oven. Untuk membakar. Sebenarnya oven kita ada setting macam mana? Okey, kalau oven ni dia ada suhu, masa, ada suhu, masa. Darjah Celsius. Asalkan ada medium high, memang kita dah boleh buat. Tapi kalau kat oven ni lebih kepada Dia lebih kepada- membakar Ya, betul. Membakar. Sebab microwave ni, kelebihan microwave ni adalah dia menggunakan konsep heating secara total. Kalau kita masak di atas dapur kawah, kita masak daripada bawah. Microwave ni teknologi gelombang. Gelombang ini dia akan memanaskan melalui titik tengah dan keluar. Baik. Sebab itu hasil dia memang berbeza. Kalau kita gunakan oven, memang akan hasil berbeza dengan microwave. Sebab kalau microwave, kalau kita pakai oven, biasanya kita pakai oven ni untuk baking. Baking. So Betul. saya rasa macam agak menjawab pada soalan tadi tu, saya rasa macam agak tidak sesuai ke? Ya, kita lebih prefer kepada microwave lah. Kalau tak ada microwave juga, boleh tak kalau nak kata saya dah tak ada dah ni dua-dua produk ni, saya nak guna dapur atau dapur. Ni last choice. Memang boleh menggunakan di atas dapur. Okey, tetapi bukan 12 minit lah, Jas. Lebih sikit. Kawan saya buat 1 jam, Jas. Oh, Jas lama. nak macam 1 jam. Tak mahu, tak larat. Tak sanggup. Betul. Okey, kita ada soalan. Soalan. Okey, Cik Nisa, daripada Cik Nisa, boleh tak ganti gula biasa dengan gula perang? Okey tuan-tuan puan-puan, sebenarnya gula perang kita boleh ganti. Tetapi ingatnya gula perang dia kalau kita dapat premix, gula perang tu moisture content, iaitu bahasa Melayu kita panggil kelembapan dia tu lebih tinggi. Jadi kalau kita nak buat premix, takut kalau nak simpan esok tak tahan lah sebab dia dah macam berketul-ketul. I see. Jadi hari ni kita buat konsep dodol raya. Dodol raya. Sejak apa yang ada kat rumah sahaja. Gimana? Kalau dia tak buat tepung premix, dia terus bancuh.
Air gula perang, dia masuk campur-campur bahan tu, masuk dengan minyak dengan air, it's okay kan? Sebenarnya memang ada teknik-teknik dia yang dia menarik. Sebab itulah inovasi ini boleh kita datang belajar di... Itulah dia kita punya latihan sangkut. Mungkin Wani nak ceritakan sikit sebab ini kepakaran Wani lah pula kan. Wani nak cerita pasal latihan sangkut ni. Okay, kat sini Jess, sangkut ni, dia merupakan pelbagai kita kata khusus lah. Okey, baik. Okay, macam Dodo 12 minit ni, kita ada buat latihan sangkut lah. Maknanya siapa yang nak lebih tahu daripada segi pemprosesan, daripada segi packaging, perkakasan yang kita guna semua ni, boleh masuk, boleh daftar lah dalam latihan sangkut ni. Dekat mana diorang nak daftar latihan sangkut ni? Sangat senang. Sekarang ni kita cuma online je. Okey. Online, pergi ke e-latihan sangkut, mardi.gov.my. Baik. Saya lagi. Boleh register. Kita ulang. elatihansangkut.mardi.gov.my. Jadi macam saya cakap, hari ini kita ceritakan pasal basic saja. Kita punya Dodo ni pun basic saja. Tapi kalau nak lebih lanjut, nak mendalam pasal ni, nak buat bisnes mungkin, so ini kita datang dekat latihan sangkut kita. Platform lah. Platform kita latihan sangkut ni, semua packaging, kita punya labeling, mungkin nak letak flavor ke apa ke, semua dekat sini kita belajar. Kalau kita nak letak flavor durian, kalau Jess pecinta durian. Ya, saya sangat pecinta durian. Boleh boleh juga. Ataupun Cik Nazim pecinta pandan. Boleh, baik-baik. Boleh. Okey, kita sekarang lagi 6 saat saja lagi. Okey, kita beralih sekejap. Cik Nazim pula angkat lah. Untuk makluman juga lah, lepas 6 minit pertama ni, kita kena keluarkan. Baik. Dan kita kena guna tenaga untuk kacau lah. Di sinilah perlunya tenaga Cik Nazim kita, ya? Just gunakan secara tradisional, kena keep on gaul tau. Oh, yelah betul lah. Kalau tradisional tu kan lebih kurang lama kan nak mengacau, berpeluh lagi ni. Saya tengok Cik Nazim okey lagi ni. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan. Hati-hati. Okey, panas tu. Panas, berhati-hati pakai benda ni ya. Okey. Sekarang ni kita Kalau boleh lihat lah, kita tengok kat sini. Kita boleh lihat. Tekstur dia. Ya, tekstur dia. Ni Dia masih 6 minit pertama. apa orang kata? Ya. Ada air lagi dan juga berketul-ketul sikit lagi lah kan? Jangan bimbang walaupun kita nampak dia masih cair ni, jangan bimbang. Kita boleh pecahkan. Sebab kita baru masuk fasa pertama. Dia baru fasa kedua belum lagi, kita kacau dulu. Okey, berapa lama nak kacau ni? Kita nak angkat dia tanya. Kita kena make sure Jess, yang berketul tu tak nampak dia berketul lah. Biar nampak dia lebih smooth sikit. Alright. Okey, Wani, macam tadi kita nampak dekat soalan kita tu, boleh tambah perisa lain tak? Macam durian, pandan dan lain-lain. Boleh Jess. Macam tadi Wani dah cakap tadi, boleh. Tapi kalau nak buat premix dahulu, kita kena pakai ni lah bahan kering. Bahan kering. Cik Nazim kata bahan kering, so boleh beli flavor durian ataupun pandan yang jenis serbuk lah. Serbuk punya ya. Itu untuk buat premix dulu lah. Baik. Okey. Kalau yang tak nak buat premix, nak terus masuk campur, nak terus masuk dalam microwave, macam pandan boleh blend daun pandan lah. Okey, baik. So adalah warna hijau lah pandan. Cantik jodoh dia. Okey Cik Nazim, okey lah tu, kita boleh masuk dalam ni lah balik. Okey. Okay, kita set. Okey, tadi kita dah kacau dia. Dah. Kenapa tu Wani? Biasalah microwave baru. Oh. Okay, kita set lagi 6 minit lah. 6 minit kedua. Baik. Tadi ada kita punya penonton tanya, kenapa kena kacau? Siapa nak jawab tu? Okey je, kalau kita tengok, kita masak kat rumah pun, masak gulai ke masak apa, kena kacau je. Betul. Mana boleh kita biarkan dia macam tu. Takut nanti dekat kita kena kacau. Bagi dia betul-betul serati, walaupun betul-betul tak nampak. So nanti tekstur dia bila keluar, nampak cantik. Walaupun bukan atas api, tapi kita still kena kacau dia. Kacau je. Baik. Itu benda yang bagi saya lah, memang perkara biasa lah, memang kena kacau kalau masak. Baik. Faham. So, Wani boleh bagi tisu sekejap saya? Boleh. Ada soalan? Ada soalan lagi? Okey, ada tak orang jual tepung premix ni?
Okay, tepung premix dodol ni tak ada lagi, Jess. Tak ada lagi? Tak ada lagi. Jadi maknanya inilah peluang untuk anda yang mungkin usahawan atau bakal usahawan yang nak mencuburi perniagaan dodol premix ini. Ini adalah untuk teknologi yang kami sediakan di Mardi ini. Boleh datang. Okey, kalau nak jadi usahawan ni pula, datanglah ke pusat kita punya pembangunan usahawan. Kita akan bagi guideline. Kepada yang sukalah saya ingatkan, Jeff, pada yang bakal usahawan yang rasa nak datang untuk pergi ke kursus, kita panggil ni ialah latihan sangkut lah. Boleh refer dalam brochure ni. Kalau dapat lihat kat sini, kita ada brochure latihan sangkut. Kepada bakal usahawan yang berminat, boleh je daftar secara online di latihansangkut.mardi.gov.my. Baik, bukan saja bakal usahawan tapi pun memang dah usahawan nak mencuburi bidang lain pula kot kan. Boleh datang. Bukan je kita ada 12 minit tu, Jess. Kita ada macam-macam latihan. Macam-macam latihan. Semua berkaitan dengan kita punya prosesan makanan. Baik. Mana yang nak tahu lebih lanjut, memang boleh layanilah. Boleh terus. Di latihansangkut.mardi.gov.my. Baik. Okey, jangan lupa 5 penonton kita punya yang share live ni, 5 penonton bertuah akan dapat 5 penonton yang cuba resepi ni, Jeff. Baik. Dia perlu ambil gambar yang dia buat dodol dan hantarkan kepada kita lah. Okey, mungkin tunjuk sikit lagi. Sekali lagi kita tunjukkan premix kita. Premix. Okey. Ada dekat saya agaknya. Dekat bawah. Oh, dekat sini. Ini dodol dia. Ini dia dodol premix kita. So ini kita nak bagi giveaway kepada 10 orang. 5 kepada yang share, like kita punya Facebook, dua-dua page kita, page Mardi dan juga page Pembangunan Usahawan. Share kita punya video live ini dan juga kita akan pilih 5 yang bertuah. Dan lagi 5 pula kita nak bagi kepada tuan-tuan dan perempuan yang mencuba resepi yang dikongsikan oleh Puan Wani pada hari ini. Jadi kalau anda buat di rumah menggunakan produk-produk sendiri dan kita ambil gambar dan share dalam Facebook kami akan pilih 5 lagi yang bertuah untuk kita postkan premix ini kepada anda. Okey. Sekarang kita dah berapa minit dah? Dah 2 minit. Okey, lagi 3 minit lebih kurang. Okey, mungkin kita ada soalan. Kejap saya tengok. Daripada Sal Muhammad. Kalau ada usahawan yang berminat untuk menjual tepung premix dodol ini, berapa lama jangka hayat simpanan tepung premix ini di suhu bilik? Mungkin Cik Nazim boleh jawab? Sebenarnya tepung premix ni, sorry. Tepung premix ini teknologi dia ialah pengeringan. So, yang pasti kita kena pastikan moisture content dia bawah daripada 8%. So, selagi apa-apa perkara yang bawah 8% dengan proper packaging. Maksud proper packaging adalah bukannya menggunakan plastik macam ini. Kalau kita berniat, usahawan nak kembangkan lagi perniagaan, dia kena pack ke dalam aluminium laminated packaging. Maksudnya ada bahan-bahan pembungkus yang sesuai untuk memastikan jangka hayat dia lebih lama. Kenapa kita memerlukan pembungkus yang sesuai? Sebab di dalam ni ada serbuk santan. Serbuk santan ni kan dia fat oxidation, dia mudah teroksida akibat cahaya matahari. So dia menyebabkan jadi tengik. Sebab tu kita memerlukan pembungkusan yang sesuai kalau kita berniat kita nak kembangkan menjadikan dia sebagai perniagaan. Tapi macam untuk hari ini kita boleh pack macam plastik macam ini sebab kita konsep kita nak makan segera. Okey, mungkin saya nak sekejap saya ambil contoh kita punya packaging. Keluar set sekejap lah. Okey, ni. Ni contoh. Jangan bimbang. Sebenarnya okey, kita pun Sebenarnya ini kita panggil retort pouch. Okey, dia menggunakan bahan pembungkusan berlamina. Jangan bimbang kalau ada usahawan-usahawan yang berminat cara macam mana nak pack lebih baik. Mardi, iaitu di Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan, mempunyai satu unit khas yang kita sebut sebagai Mardi Pack. Mardi Pack ni dia memang servis untuk usahawan, mengajar teknik-teknik yang sesuai untuk pembungkusan agar produk kita tahan lebih lama, dan juga kita mempunyai kajian. Mereka dapat membantulah untuk membuat kajian jangka hayat produk. Jadi sebenarnya kalau kita masuk dalam kita punya latihan sangkut ni, kita ajar semua. Ya, betul. Jadi anda tak perlu risau kalau datang je
kita punya latihan sangkut ini, kami akan ajak anda daripada A sampai Z. Betul Wani? Kita ajar daripada macam mana nak buat serbuk, macam mana nak buat kita packaging, labeling dan juga mungkin penyimpanan, semua kita akan ajar. Jadi anda tak perlu risau. Okey, kita punya ni berapa minit lagi tu? Dah siap. Dah siap dah. Okey, dah siap. Okey. Okey, jenazah boleh keluarkan. Okey, panas ni ya. Okey, baik. Panas. Jangan main-main. Alright. So jenazah boleh gaulkan dia, kacau dia. Okey, kejap saya lap sikit lah sebab comot di situ. Pusingkan dia. Nampak? Kalau saya ni kita kacau tu biar satu hala lah. Betul. Nampak. So, Dia kalau mak-mak ni kan dia tengok kita masak, apa kamu ni? Kiri kanan tak boleh, satu hala je. so dia memerlukan tenaga sikit lah kalau kita nak kacau ni kan. Tapi kalau saya tengok Wani pun boleh buat kan Wani kan? Boleh. Senang. Senang. Dia kacau. Okey, baik. Nampak tak? Sebenarnya tepung tu tadi kita membuat proses penjelatinan. Okey. Apabila tepung tu iaitu amylopectin tu kita panaskan Okey. dan ada air, air itu akan diserap masuk ke dalam bahagian amylopectin ni. Okey. Amylopectin ni menjadi semakin mengembang. Okey. So nampak ni kita panggil penjelatinan. Okey. Okey. Dan apabila dia semakin sejuk akan berlaku proses retrogradasi. Di mana amylopectin itu orang kata macam setelah pasangan yang dipujuk kan. Dia tadi dia Tadi berpisah, merajuk. Dah kena Dah pujuk, bagi bunga sikit. Dia akan jadi lebih likat dan kuat. Ada Okey. pekat lah kata kan. Dia bersatulah situ. Kalau Okey. dapat lihat lah, kalau penonton tuan-tuan dan perempuan boleh lihat kat sini. Mungkin kita Dodol kalau boleh close up. mungkin kita boleh Betul, kita boleh tengok close up. mungkin abang kamera kita boleh datang dekat sikit. Kau boleh nampak tekstur dia kat sini. Tekstur dia semakin cantik, berkilat, nampak? Okey, ini kilat ni tadi sebabkan kita ada minyak tadi. Betul. Padahal Wani kata letak minyak. Ya. Memang kawan-kawan saya kan kadang-kadang ada tanya, apa beza dodol 12 minit ni dengan dodol enzim? Dodol enzim. Mungkin ada yang tertanya apa itu pula kan? Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak jadi seorang usahawan, Okey. dodol enzim juga adalah salah satu produk yang sangat baik kita kembangkan. Kelebihan dodol enzim ni, ketika penyimpanan dia dapat maintain dia punya kelembutan dia ni. Baik. Okey. Sebab enzim tu dia macam orang ketiga lah. Apabila kita nak bersatu, enzim tu dia boleh potong-potong macam roti. So maknanya dia tahan lebih lama kalau pakai enzim. Dia lembut tu lebih lama. Yang dodol 12 minit ni kita makan hari yang sama. Kan dia kan senang nak buat ni pun tak berpeluh kan. Okey, mungkin kita ada satu soalan lah, jap. Daripada sambil kacau tu saya bacakan soalan. Daripada Muhammad Razak Razali. Bagaimana kita boleh mengetahui kelembapan kurang 8% tu? Macam mana tu? Saya suka nak jawab ni je. Satu saya tadi dah kata kalau nak tahu lebih lanjut, boleh register dekat latihan sangkut. Baik, maknanya dekat situ kita akan ajar. Secara spesifik, lebih tepat kita ajar. Betul. Mungkin kalau nak ajar kat sini tak cukup ruang pula kan. Dengan kilat dia, dengan harum dia, macam nampak mak mertua tak sayang. Betul. Yang sana tu ada mak mentua. Begitulah nampaknya. Okey. So lepas ni kita nak buat apa? Okey. Chat. Lepas ni kita boleh ni lah pilih dekat dalam cup ke? Ya, betul. Okey, dalam cup. Jess. Ada cup mana cup dia tadi? Cup dia. Kejap ya. Atau kita boleh Okey, tunjuk kita yang keluar. Okey. Okey. Yang mungkin Wani nak tunjuk tu? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, okey untuk campuran yang ini daripada tadi 500 gram tepung premix, lepas tu kita campurkan dengan air dan minyak dia menjadi 900 gram. Okey. Apabila dia setelah dia masak dia menjadi 800 gram. Okey. Sebab air yang ada dalam dodol tadi telah mengalami evaporation. Okey. Meruap. Meruap. Daripada 800 gram ni, bila kita nak hidang untuk jamuan hari raya, takkan kita nak hidang macam ni. Kita hidanglah kat dalam macam ni. Moleklah sikit. Okey, kita nak tunjukkan dia punya Masih buat Jess. tekstur dia. Mungkin Wani boleh tengok kan? Tunjukkan.
Jadi saya nak ingatkan kepada semua penonton-penonton, jangan lupa share kita punya video live hari ini. Mungkin anda yang bertuah untuk dapat kita punya dodol premix ini. Dan Jas, kami telah buat pengiraan. Okey. Di mana kos yang tadi lebih kurang 6 hingga 7 ringgit ni, tengok kedai, setengah kedai jual harga yang murah 6 hingga 7 ringgit ni, kita boleh pack, lepas dah siap, kita boleh pack ke dalam Bekas yang comel-comel ni? macam ni. Bekas ni berat dia lebih kurang 30 gram. 30 gram. So Baik. kita boleh pack sebanyak 25 gram. Dapat 25 Lebih kurang bekas. 25 bekas. 25 bekas. Masa nak hari raya, kalau Jess datang rumah saya, saya bagilah Jess macam ni. Nampaklah comel sikit. Dan kos untuk satu, kita cakap pasal kos. Okey. Zaman sekarang ni, semua kita cakap pasal kos. Betul, betul. Kos satu ni lebih kurang tak sampai 50 sen. Satu bekas ni tak sampai 50 sen. Yes. Kalau Wow, murah tu. dengan electric consumption ni semua tak sampai 50 sen. So kita pun tak kisah. Kalau nak makan 10 kau makanlah. Boleh, tak kisah. Sebab dia kos dia sangat murah. Dan yang penting dia nampak menarik untuk kita bagi. Mungkin door gift. Nak bagi door gift kepada tetamu-tamu. Atau mungkin ada majlis-majlis ke. Ya, saya dah terfikir dah sebenarnya tu. Saya kata, okey, lepas ni kalau kahwin, ni dah saya punya door gift. Kita boleh tunjuk contoh kalau yang dah siap ni, kalau kita angkat kat studio. Sebenarnya cuma angkat. Okey, kita ambil sudu. Ambil ada yang sudah lagi tak ni. Yang besar sikit. Okey, tak apa, boleh je. Boleh je. Nampak kita masak ni. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Dia tidak melekat. Ini yang tadi, dalam ni tadi kan? Sebelum kita dah buat awal-awal sikit. Okey. Dia memang tak melekat. Formulasi ni kalau kita dah buat, dia tidak akan melekat. Baik. So kalau hari raya lepas dah makan tak melekat, tapi dia tak boleh salam. Tak boleh salam sekarang. Sekarang macam tu bahu. So dia orang kata tapi dia cuma melekat di hati je lah. Ya. Dia tak melekat di tangan tapi melekat di hati. Gitu. Sekali makan nak lagi. Panjang dia punya pick up line dia kat situ. Jadi macam tadi yang Cik Nazia cakap, tak melekat. Jadi tak comot lah kan? Tak comot. Tak comot, tangan kita tak comot. Ini yang tadi yang kita dah buat. Ada soalan. Norahan Abidin. Okey. Program ni untuk dodol sahaja ke? Okey. Sebenarnya macam saya cakap dekat awal tadi, program ini ataupun kita punya bicara teknologi ni, Tech Talk ini sebenarnya bukan sahaja berfokuskan kepada dodol, tapi banyak lagi teknologi-teknologi yang telah kami ataupun di Mardi berjaya hasilkan. Kita akan bawakan kepada anda, penonton-penonton, untuk kita kongsikan. Ya, mungkin pada usahawan, bakal usahawan, untuk jadikan ini sebagai platform untuk anda kembangkan perniagaan anda. Mungkin lepas ni kita boleh buat pelbagai lagi. Betul? Kita boleh buat paste. Macam-macam lagi sebenarnya. Macam produk. Kita punya team sebenarnya kita dah macam-macam, dah ada idea macam-macam. Okey, ini yang tadi kalau kita buat di awal tadi, Ya, betul. ini yang baru kita buat. Mungkin kamera boleh tunjuk sikit. Kamera boleh tunjuk sikit di sini. Mungkin kamera Kamera boleh tunjuk sikit di sini. Okey. Yang kita baru siap tadi. Dan okey, itu kita dah buat bandingkan. pagi tadi. Ini kita buat pagi tadi, lebih kurang pukul 9 tadi kan? Ya, Kita buat. Kita tengok. Sama tekstur dia macam kita dodol yang kita buat 8 jam, 5 jam 8 tu. jam. Sanggup ke? Ya Allah, tak sanggup. Tak sanggup. Sebenarnya kan, saya nak cakap kan, dodol ni bukan sahaja sesuai untuk kita di Malaysia. Kita punya rakan-rakan, saudara mara yang berada di perantauan, yang nak sambut raya ni kan macam, alah sedihnya first time ni sama belajar kat luar negara, kat Allah sedihnya tak dapat makan dodol tahun ni. Tak perlu risau, sebab kita di Mardi dah bawakan teknologi yang mudah ini untuk anda yang berada di luar negara itu. Okey. Ada soalan lagi tak? Ada, mungkin kita tengok, kita tengok di live kita. Ada soalan-soalan lain sementara, tak apa, kita tengok dulu. Okey. Macam saya katakan tadi, program ini bukan sahaja membicarakan pasal dodol ini. Banyak lagi teknologi lain yang kami akan bawakan kepada anda. Okey. Dan jangan lupa untuk sentiasa update kami di Facebook page Mardi maupun pembangunan usahawan untuk mengetahui lebih lanjut ataupun info-info terkini yang kami ada di Mardi ni. Sebab macam-macam sebenarnya kami nak share. Kita buat ni bukan nak buat untuk kita je, kita nak bagi ke anda semua. Tengok yang jauh-jauh yang di Sabah Sarawak tu pun boleh tengok.
Betul, itulah kita punya kepakaran. Ya, Kita transfer teknologi yang kita dah ada ni, kita bagi kepada anda semua. Kalau Jazz Solar kita sedia maklum kita dalam musim PKP lagi. Baik. So, agak sukar bagi bakal usahawan atau usahawan yang nak datang dekat Mardi untuk bertanyakan mengenai teknologi kita. So dengan media macam ni, kita transfer teknologi kita lah. Baik, ini ada satu Akhirnya TikTok. 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 Ya, ini satu teknologi apa tu, medium baru yang kita bawakan untuk anda. Sebenarnya yang Jas, Dodo ni 12 minit, perasan tak? Selama kita buat ni, make up chef kita pun Masih on point. cantik. Tak penat. Tak penat. Kau Betul. tak penat nak hari-hari nak buat pun, Okey. memang kita boleh buat. Jadi buat masa sekarang ni kita anak hari raya kita buat Betul. hari-hari, tak Betul. perlu kita simpan. Sebab tetamu pun kalau ada tetamu, tetamu yang terdekat Terdekat lah sebab Ya. kata limitkan kalau boleh lah. So kita hidangkan dodol yang baru buat yang segar. Mungkin jiran sebelah. Jiran Jiran sebelah. boleh Bagi kat Ya, dia sebab- sebab nak datang rumah tak boleh Ya, kan. betul. Okey, kita ada satu soalan daripada Mak Roy. Okey, soalan dia, kalau pakai daun palas, lekat tak dodol? Okey, sekarang ni kita punya penonton-penonton ni makin kreatif. Sebab musim PKP ni kan. Jadi dia nak cuba satu benda yang baru, letak dalam daun palas. Maksudnya packaging dia tu. Apa kata saudara Mak Roy boleh cuba, lepas tu boleh maklumkan kepada kami. Sebab kalau tinggal dekat macam kami kat Bumi Serdang ni, saya rasa nak cari daun palas Susah. macam susah. Mungkin kita tak dapat, kita boleh tak buat lagi benda tu. Ya. Kita cuba, kita nak minta. Boleh cuba. Mungkin nak hidangkan dekat keluarga dengan daun palas. Ya, kreatif. Boleh. Itulah kita nak minta Mak Roy ni, Ya, Mak kita buat satu try kita punya produk ni dan postkan kepada Facebook kami. Mungkin kita akan bagi anda. Anda kita ada soalan daripada saudara Muhammad Razak. Okey. Dia bertanyakan soalan, bolehkah air dan santan diserbuk diganti dengan santan segar? Soalan yang baik. Okey. Memang sebenarnya santan segar, kalau kita tengok pakcik-pakcik makcik-makcik kita menggunakan santan segar. Okey, santan segar kalau tak jadilah konsep 12 minit. Okey, betul. Sebab apa? Santan segar tu dah ada air. Konsep 12 minit, kalau kita perasan, mana tepung kita ni? Okey, sini. Dalam ni tak ada air. Tak ada air. Bila tak ada air, sebenarnya kita telah menjimatkan proses pemanasan. Kalau ada santan segar tu mengandungi air. So dia akan melalui proses pemanasan tu, kita memerlukan proses evaporasi. Bahasa Melayu penyejatan. Okey, penyejatan ni untuk meruapkan air, barulah dodol dia pekat. I see. Tapi kita dah potong proses tu. inovasi kita menggunakan serbuk santan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ya, tadi saudara nama encik apa tadi? Muhammad Razak. Kalau nak sedap. Nak sedap. Okey. Santan ada pelbagai kualiti. Betul? Kita carilah kualiti premium betul. Kualiti premium pun harga pun tak mahal, tak sampai RM7 ni. Betul. Okey, kenapa? Kalau kualiti premium 100 gram dia ada lebih kurang ni, lebih kurang, 6.4 gram protein dan 64 gram lemak untuk 100 gram. Apabila tepung tu santan dia ada lemak dan protein, maka berlakulah protein tu bila digabung dengan gula akan berlaku Maillard reaction. Wow, menampak macam sedap bunyi dia tu. Ini makanan. Macam apa tu? Inilah yang akan menghasilkan aroma dodol yang sedap, yang berlemak, yang nutty flavor. Wow, sebenarnya kita tengah puasa ni sebenarnya saya terus jadi lapar tau bila Cik Nazim cakap macam tu. So sebenarnya konsep dia lagi premium produk yang anda guna, lagi sedap lah dodol anda sebenarnya. Baik. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk episod pertama pada hari ini. Untuk share. Ya, jangan lupa share kita punya live pada hari ini di wall masing-masing. Jangan lupa like kita punya page Mardi Malaysia dan juga pembangunan usahawan. betul. Dan untuk dapatkan kita punya Dodo Premix tadi. Dan kalau anda cuba sendiri di rumah, tanpa maksudnya bahan-bahan sendiri, postkan gambar tersebut. Mungkin apa gambar berselfie dengan Dodo dengan ni bagi pada pembangunan usahawan lah, Facebook pembangunan usahawan. dan kami akan pilih yang terbaik untuk berikan. Jangan lupa cuba je. Jangan lupa wajib cuba. Wajib cuba. Sebab lagi beberapa hari kan boleh sempat lagi ni. Okey, memandangkan kita pun nak tamat kita punya program ni, mungkin Wani ada sedikit kata-kata untuk kita punya penonton-penonton. Okey, suka saya ingatkanlah kepada penonton-penonton yang mana tahu baru je masuk live ni. Kalau berminat,
untuk ikuti latihan sangkut. Nak Baik. tahu khusus Mardi latihan sangkut yang dianjurkan oleh pembangunan usahawan, program pembangunan usahawan, boleh masuk secara online ke elatihansangkut.mardi.gov.my. Kat situ boleh register dan boleh tengoklah kita punya latihan yang akan dijalankan. Baik. Okey. Mungkin ada ucapan raya ke? Ucapan Untuk yang tersayang kan. Berapa hari kita nak raya? Betul, kan? betul. So, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga Mardi, kepada bakal usahawan, kepada usahawan-usahawan di Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik. Jeffrey, kat mana tahun ni? Saya raya kat sini je, kat Serdang je. Dengan family. Ni dengan suami lah. Tahun pertama. Pertama-tama. Okey, mungkin Cik Nasir nak Okey, mungkin ada saya kata-kata terakhir daripada Cik Nasir. Terima kasih pada semua para penonton yang sudi follow live kita pada hari ini. Ramai juga saya tengok tadi tu. Okey, jangan lupa cuba 12 minit. Okey, saya tidak apa-apa ucapan. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua para penonton yang follow 300 kita punya viewer pada hari ini. Oh ya, yang Facebook Mardi. Terima Betul. kasih ya. Baik. Okey, sampai sini saja kita punya rancangan pada hari ini. Suka untuk saya ingatkan, banyak lagi info-info menarik yang kami akan kongsikan buat anda semua penonton-penonton di live kita punya Facebook ini di Mardi Malaysia. Banyak lagi teknologi yang akan kami share kepada anda. Jadi jangan lupa untuk teruskan kekal bersama kami, terus keep update kita punya Facebook untuk tahu apa kita punya program-program yang akan mungkin live yang kita akan sharekan lepas raya. Kita akan buat lepas raya, insya-Allah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tim. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye.